Okay, kita baca selawat Al-Fatih. Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima al-Khatimi lima Nasiri il-haq Wadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi Ahsan. Okay, last selawat tafrijiyah ataupun selawat nariyah. Allahumma salatan kamilatan wa salim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin Tanalu Allah. Fatahallahu alaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Okay, hari ni hari Jumaat. Alia, hari ni hari Jumaat, apa sunat-sunat yang boleh dibuat hari Jumaat? Okay, hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis kita baca surah-surah An-Nas, betul tak? An-Nas sampai Al-Kafirun. Al-Kafirun sampai Duha, insyaAllah. Jadi untuk hari Jumaat sahaja kita baca surah Al-Kahfi. Okay, ambil Al-Quran. Kita baca surah Al-Kahfi 10 awal macam kat sekolah. 10 awal, 10 akhir. Al-Kahfi. Muka surat Kahfi. Tadi kita baca surah apa tadi? Kahfi. Surah Al-Kahfi. Siapa yang baca surah Al-Kahfi, dia akan selamat daripada fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal. Cuba hafal insyaAllah. Cuba hafal. Kamu hafal dari kecil ni, nanti bila besar senang. Dalam kereta pun boleh baca. Nak tidur pun boleh baca. Satu lagi surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ada 30 ayat. Siapa yang baca surah Al-Mulk, dia selamat daripada seksa kubur. Fatih tak boleh masuk. Dia selalu tak masuk. Minta aku. Kamu tekan link dekat jadual je. Okay. Dajjal tadi dia datang dekat bumi ni. Dia dah ada dekat bumi. Okay, nanti dia muncul di bumi, dia muncul dalam 40 hari sahaja. Tak lama, tapi 40 hari tu dia boleh menyesatkan orang. Jadi orang yang kuat iman, orang yang jaga solat, jaga hubungan dengan Allah, jaga zikir, yang selalu baca surah Kahfi, dia akan kenal Dajjal tu. Kita akan kenal Dajjal. Orang yang tak baca surah Kahfi, yang tak solat, yang tak jaga hubungan dengan Allah, dia tak kenal Dajjal. Kalau Dajjal tunjuk syurga, maksudnya syurga tu neraka. Neraka. Kalau dia tunjuk neraka, maksudnya syurga. Kalau orang tak ikut dia tak bagi makanan, tak bagi minuman, jadi lapar. Jadi kalau dia bagi makanan beracun.
Maksudnya kalau orang tak ikut dia, dia tak ada makanan lah, tapi makanan waktu itu adalah zikir. Zikir je. Okey, apa sunnah-sunnah lagi pada hari Jumaat? Humaira, Khairin, Anissa, Alia. Apa? Selawat. Berselawat ke atas Rasulullah. Hari Jumaat kena banyak berselawat. Potong kuku. Bagus, siapa dah potong kuku hari ni? Ke malam tadi? Dah potong kuku dah? Alia? Potong kuku. Berselawat. Berselawat sebanyak-banyaknya. Berselawat sebanyak-banyaknya. Okey, pada asar Jumaat, asar ni, siapa yang berselawat? Saya dah bagi link kat Matik tapi dia kata tak masuk. Tak boleh masuk ke? Macam mana ni? Siapa yang berselawat pada Rasulullah 80 kali petang waktu asar hari Jumaat, selepas asar, Allah akan ampunkan dosa dia sebanyak 80 tahun. Okay. Satu je selawat yang kita baca. Macam mana selawat atas Nabi? Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu kali je selawat kita baca, Allah turunkan rahmat. Allah bagi 10 rahmat. Itu baru satu. Okey, Maklimah nak try lagi sekali. Maklimah bagi Kak Fatih. Okey, Alia, sunnah-sunnah hari Jumaat. Berselawat. Umairah cakap berselawat. Anissa cakap potong kuku. Hasih, apa lagi Hasih? Yang kita buat tadi. Membaca surah Al-Kahfi. Al-Kahfi. Membaca surah Al-Kahfi. Okey, apa lagi? Bersedekah. Okey. Okey, dah boleh masuk dah. Dah, boleh masuk dah Fatih. Okey, hari Jumaat kena banyakkan bersedekah. Fatih dah boleh masuk. Okey, Alhamdulillah. Minggu lepas sebelum cuti hari tu, kita belajar tajuk terakhir. Dalam buku akhlak kita belajar tajuk pemaaf. Pemaaf. Okey, pemaaf adalah sifat Allah. Pada bulan Ramadan, Sayyidatina Aisyah tanya Rasulullah, kalau aku jumpa malam Lailatul Qadar, aku nak doa apa? Nabi cakap doa apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun. Sukakan pengampunan, maafkan kami. Jadi afu ni sifat siapa tadi? Sifat Allah. Allah suka bagi maaf. Allah suka memaafkan hamba dia. Jadi sebelum kita dah belajar dah. Muka surat 37. Alia, muka surat 37. Okey. Kita ulang kaji yang muka surat 37. Buku teks 37. Kenapa? 37. Muka surat 37. Okey, 37. Maksud pemaaf. Pemaaf ialah memberi kemaafan dengan hati yang ikhlas terhadap kesalahan orang lain. Pemaaf ialah memberi kemaafan dengan hati yang ikhlas terhadap kesalahan orang lain. Alright. Hasif. Dalil bersifat pemaaf. Dalil dia apa? Dalil Al-Quran dengan dalil hadis. Dalil bersifat pemaaf. Wa an ta'fu aqrabu li taqwa. Okey, dalil Al-Quran. Maksud baca maksud. Okey, maksud sekali. Dan perbuatan kamu bermaaf-maafan itu lebih hampir kepada takwa. Alright. Dan perbuatan kamu bermaaf-maafan itu lebih hampir kepada takwa. Okey, hadis pula daripada Abu Hurairah.
ma zadallahu abdan bi afwin illa izza. Tidaklah Allah Tidaklah Allah menambah kepada seseorang hamba yang pemaaf melainkan ia beroleh kemuliaan. Okey, riwayat Muslim. Okey, bagus Memberi kemaafan dengan hati yang ikhlas. Memberi kemaafan dengan hati yang ikhlas terhadap kesalahan orang lain. Maksudnya bila orang buat silap pada kita, bila orang buat kesalahan pada kita, kita maafkan dengan hati yang ikhlas. Apa maksud hati yang ikhlas? Zahra, Humaira? Bagi kemaafan dengan hati yang ikhlas. Maksudnya orang minta maaf, lepas tu kita cakap, tak tahu. Orang minta maaf pada kita, lepas tu kita cakap, saya boleh maafkan awak tapi saya tak nak kawan dah dengan awak. Yang tu ikhlas ke tak ikhlas? Saya boleh maafkan awak Khairin tapi saya dah tak nak tengok dah muka Khairin. Yang tu ikhlas ke tak ikhlas? Tak ikhlas. Kalau dia berkawan, maksud kawan dia ada terambil barang dia ke, ada cakap perkara yang mengecilkan hati dia ke, lepas tu dia minta maaf, kawan dia minta maaf, lepas tu dia maafkan dengan hati yang ikhlas. Maksudnya sepenuh hati. Maksudnya lepas kawan dia minta maaf, dia boleh jadi kawan baik semula. Faham Kalau dia cakap, saya maafkan awak tapi saya tak nak tengok dah muka awak lepas ni, maksudnya dia masih belum maafkan. Apa Humaira? Okay. Kan saya kan dulu kan saya pernah gaduh dengan Rahman. Saya peliklah ke Rahman ni saya panggil je dia lari. Saya panggil je lari. Saya tanya lah kenapa dengan tu. Lepas tu dia Laifah cakap tak tahu. Dia cakap dia pernah maaf. Anissa maafkan saya tapi tak nak tengok muka saya. Okay, lepas ni kita maafkan orang. What's that? Kita maafkan orang tapi lepas tu kita jadi kawan baik semula. Kalau kita maafkan tapi kita cakap aku tak boleh tengok muka dia, maksudnya belum seikhlas lagi, belum ikhlas lagi. Okey, kita ambil contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah umat siapa? Umat Rasulullah. Kita kena rasa beruntung, bertuah, kena rasa seronok sebab Rasulullah adalah Rasul kita. Nabi adalah Rasul kita. Orang hina Nabi, orang ejek Nabi, orang lempar batu, orang buat apa lagi pada Nabi? Nabi berdendam tak? Balik nak tu. Apa tu tu? Baling orang batu. Tu balik najis. Baling najis. Ada tak Nabi cakap? Siap engkau, nanti aku doa buruk-buruk. Ada tak Nabi cakap macam tu? Tak. Tak ada. Nabi buat apa? Psycho. Nabi buat apa? Nabi maafkan. Nabi maafkan umat dia. Lepas tu suatu hari dia orang tak baling dah. Tak baling dah. Nabi maafkan umat. Dia demam semua. Betul. Okey. Rasulullah sangat baik. Rasulullah sangat baik. Ada ingat tak kisah yang makcik tu dia bawa barang? Ingat? Yang Ustaz Don cerita tu dalam video tu. Lepas tu Rasulullah tolong angkat barang makcik tu tak kenal tu Muhammad. Makcik tu cakap, engkau boleh bawa barang aku tapi engkau jangan sebut nama lelaki ni. Nama apa? Nama Muhammad. Lepas tu sepanjang perjalanan tu dia ejek Nabi Muhammad, dia cakap-cakap yang bukan-bukan sampai dekat rumah makcik tu. Makcik tu cakap, terima kasihlah bawa barang ni. Lepas tu makcik tu tanya, boleh makcik tahu ni nama siapa ni? Dia cakap, nama saya ialah Muhammad. Terkejut makcik tu. Sepanjang perjalanan tadi dia hina. Dia marah-marah Nabi Muhammad, dia hina dia cakap-cakap. Rupa-rupanya yang dia marah dihina tu depan dia. Kalau kita orang marah kita, apa perasaan kita?
Tak nak lah bawa barang dia tu tak. Kita dah lah tolong Nanti dia. kalau makcik yang ngejek kita pula, betul kita senyap je bawa ni. Betul dah. Boleh ke kamu tolong kawan kamu ejek kamu, marah kamu. Boleh tak kita? Kita cakap ambil lah kau barang kau, bawa sendiri lah, betul tak? Tapi Rasulullah bawa je barang, Rasulullah diam saja. Bila sampai kat situ Rasulullah cakap, akulah Muhammad, akulah pesuruh Allah. Terkejut makcik tu. Maksudnya terkejut makcik tu, cantiknya akhlak Rasulullah, baiknya rupanya Muhammad ni. Terus makcik tu masuk Islam, terus makcik tu bersyahadah. Okey, jadi nak ajak orang masuk Islam tak perlu cakap banyak, tapi tunjukkan akhlak yang baik, baru orang nampak. Jangan tunjuk benda lagi makcik. Maksudnya jangan. Alia faham tak Alia? Jadi Rasulullah seorang yang sangat pemaaf. Ada satu hari Nabi duduk dengan Sayyidina Abu Bakar. Ada datang Yahudi, dia marah Rasulullah. Abu Bakar mula-mula diam, lepas tu Abu Bakar tak tahan dah. Abu Bakar pun marah balik dia. Mula-mula Abu Bakar diam, lepas tu dia marah-marah Rasulullah tu. Abu Bakar kan kawan baik Nabi. Jadi Abu Bakar tak sampai hati Nabi kena marah. Lepas tu Abu Bakar marah pula orang Yahudi tadi. Engkau tahu tak Rasulullah macam dia marah-marah? Lepas tu Rasulullah pun lari. Rasulullah tak nak duduk kat situ. Abu Bakar pun kejar Rasulullah. Abu Bakar tanya, wahai Rasulullah, kenapa tadi orang marah kamu diam je? Bila aku marah balik orang Yahudi tu, kamu lari. Nabi kata, waktu orang tu marah, Yahudi tu marah pada aku, malaikat datang. Sebab aku sabar. Malaikat datang. Bila Abu Bakar marah balik pada Yahudi tu, siapa yang datang? Kalau kita marah, siapa yang datang? Syaitan. Syaitan. Nabi nampak syaitan. Nabi nampak malaikat. Nabi nampak syaitan. Jadi bila Abu Bakar marah orang tu, tak salah. Abu Bakar tak salah. Sebab orang tu marah Rasulullah. Jadi dia nak backup lah balik Rasulullah. Dia nak backup balik Rasulullah. Sebab orang tu marah Rasulullah. Nabi diam je. Nabi cakap tadi yang pertama tadi malaikat datang. Waktu aku diam je. Bila nak Abu Bakar marah, syaitan yang datang. Sebab tu aku lari dari tempat tu. Orang yang paling kuat tahu tak? Orang yang paling kuat tu orang yang body dia berketul-ketul ke apa? Alia, orang yang paling kuat apa? Orang sabar. Body dia berketul-ketul ke? Orang yang paling kuat ialah orang akhlak ke? Sufi, Anissa. Orang yang paling kuat nak tahu orang. Nama dia Sufi Anissa. Betul tak? Nama dia apa? Siapa? Nama Anissa apa? Khairin, nama Anissa? Anissa Humairah. Anissa Humairah. Anissa Maisarah, betul tak? Anissa Watikah. Anissa Watikah Maisarah, panjangnya nama. Okey, Maklimah nak cakap apa tadi? Dah lupa dah. Maklimah cakap apa tadi? Pasal akhlak. Pasal akhlak. Okey, yang Hasib baca tadi dalil bersifat pemaaf. Okey, siapa yang dah hafal? Wa anta'afu aqrabu littaqwa. Wa anta'afu aqrabu littaqwa. Dan perbuatan kamu bermaaf-maafan itu lebih hampir kepada taqwa. Alia, kalau orang tu dia berkawan dengan seseorang, lepas tu orang tu buat salah pada dia, ataupun dia tak kenal orang tu buat salah pada dia, kalau dia tak maafkan, hati dia tak jadi lapang. Tahu tak? Pernah tak tengok orang pendendam? Kat mana? Dalam TV? Kat mana? Kat TV. Orang pendendam ni dia bahagia tak hidup dia? Khairin, bahagia tak hidup dia? Anissa nampak kat mana orang pendendam tu? Orang pendendam ni dia, sebab apa dia jadi pendendam? Sebab dia tak maafkan orang. Kalau tak maafkan orang, dia balas dendam. Aku tak nak maafkan kau. Lepas tu dia balas dendam. Orang yang berdendam ni dia tak bahagia pun sebenarnya. Dia tak hidup dengan aman. Dia tak hidup dengan aman sebab hati dia nak marah dekat orang. Tak
tak puas hati dekat orang, nak balas balik kejahatan orang. Syaitan datang dekat dia. Syaitan pun datang. Syaitan goda dia supaya balas dendam, supaya buat kejahatan. Sebab apa? Punca dia apa? Yang tajuk kita hari ni. Alia, tajuk kita hari ni apa? Pemaaf. Simple. Nampak simple. Tapi kalau orang tu tak maafkan, tak ada sifat pemaaf, hati dia lama-lama jadi tak bahagia. Sebelum tidur kena maafkan orang. Khairin, sebelum tidur baca surat Al-Mulk, saya maafkan semua salah orang. Boleh Saya baca tu doa sebelum tidur, lepas tu saya baca doa kursi. Doa ayat kursi. Sebelum tidur kita maafkan orang, bila kita bangun tidur kita rasa lapang dah. Sebab kita dah kosong-kosong dengan orang. Kita dah selesai dengan makhluk. Lapang tu bahagia, rasa tenang, rasa happy, lapang. Kalau Khairin, kalau dengan Allah macam mana? Kalau buat salah dengan Allah macam mana? Siapa tahu? minta maaf. Kalau buat salah dengan Allah macam mana? Solat apa? Solat taubat ataupun istighfar. Buat dosa banyak mana pun, buat dosa banyak ke sikit ke, kena istighfar. Okey, sambung Fadilat pemaaf. Fadilat pemaaf. Diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disukai ibu bapa, guru dan rakan. Mengertikan silaturahim. Jiwa akan menjadi tenang. Dapat menghindarkan pergaduhan. Bila dah maaf tak adalah nak gaduh-gaduh. Okey. Seterusnya Anissa, akibat tidak bersifat pemaaf. Kalau Fadilat tadi positif, akibat ni negatif. Okey, apa akibat dia? Dimurkai oleh Allah dan Rasulullah. Tidak disukai guru dan rakan. Okey, yang ketiga. Biasa dalam kegelisahan. Yang keempat. Jiwa akan menjadi tidak tenteram. Boleh menimbulkan pergaduhan. Okey, Alia baca kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang pemaaf. Alia baca dia. Kisah Nabi Muhammad, seorang yang pemaaf. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar berdakwah. Jadi Okey. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya keluar berdakwah ke Taif. Mereka telah Sekarang pukul berapa ni? 9.40. berjaya dan lainan yang buruk dan kejam. Penduduk Taif. Penduduk Taif telah meminta batu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya. Okay, Hasif sambung perenggan kedua. Akibat lontaran batu. Akibat lontaran batu tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mendapat luka dan berdarah. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap berlapang dada dengan
dan memaafkan perbuatan penduduk Taif itu. Penduduk Taif itu. Okey. Khairin, perenggan ketiga. Khairin, padahal sebenarnya baginda Rasulullah boleh memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menghukum orang yang menzalimi baginda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sifat pemaaf yang tinggi dan sanggup memaafkan kesalahan orang lain. Okey, jadi tadi kisah Nabi Muhammad SAW seorang yang pemaaf Tengah minum air. ketika Nabi berdakwah ke Taif. Penduduk Taif bagi tahu pada budak-budak duduk tepi jalan, nanti lempar batu pada orang yang lalu kat situ. Bila budak-budak lempar batu, Berdarah. berdarah sampai kat mana? Kaki. Sampai dekat kaki dia. Ada tak Nabi nak marah? Ada tak Nabi ambil batu lempar balik? Tak ada. Kalau Nabi buat apa? Budak tu baling batu. Lepas tu dia baling balik batu. Dekat budak tu. Tak. Berdarah. Apa Maira? Mama, Ya? kenapa dia panggil budak tak panggil yang besar-besar? Kenapa dia panggil budak-budak? Sebab budak-budak ni tak tahu apa-apa. Budak-budak orang suruh buat ni buat. Okay, lepas kena baling tu, siapa yang datang? Malaikat datang untuk tawarkan. Malaikat datang, wahai Rasulullah, nak tak aku ambil bukit kat belakang dia, aku hempak pada penduduk Taif ni. Kalau hempak habis mati, betul tak? Ambil Habis semua. dah mati. Kalau gempa bumi dah habis, kalau gunung berapi dah habis, kalau dia cakap kalau aku hempapkan gunung dekat gunung atas penduduk Taif ni macam mana? Rasulullah kata tak perlu. Kalau hempap nanti habis ada orang beriman lah. Dia kata dia nak ambil gunung patut lempar kat dia. Malaikat kan besar. Malaikat boleh buat sekejap je malaikat nak hempak gunung atas penduduk tu. Nak hancur. Macam The Flash. Nak hancurkan penduduk Taif tu. Tapi Nabi kata tak perlu. Aku maafkan dia. Walaupun sekarang dia tak ada yang beriman, mungkin cucu dia, cicit dia akan datang, akan masuk Islam. Kalau Nabi kata, okey, malaikat, hempak je. Habis orang mati. Ada tak orang Islam? Okey, malaikat hempak ni. Lepas tu ada tak orang Islam? Tak ada lah. Kalau semua mati, siapa nak masuk Islam? Siapa nak sebar Islam nanti? Jadi Nabi maafkan orang hina dia, orang ejek dia. Nabi kata mungkin cucu-cucu dia akan datang, cicit dia akan datang, akan masuk Islam. Sabar tak Nabi? Sabar. Sabar. Okey, wallahu ta'ala alam. Kita dah selesai satu buku akhlak. Tajuk kita terakhir sifat pemaaf. Okey, kita ada masa lagi kita buat worksheet sama-sama ya. Kepentingan sifat pemaaf. Bebas daripada perasaan buruk sangka. Okey, lagi. Cepat. Apa Khairin? Jiwa menjadi tenang. Berjaya menahan nafsu marah. Berjaya menahan nafsu marah. Lagi? Alia apa? Mewujudkan perasaan malu dan bersalah dalam diri. Apa lagi? Sifat orang yang hampir di sisi Allah. Akibat pula. Akibat tidak memberi kemaafan. Yang ni negatif, yang tadi positif. Akan menjauhkan diri. Lagi? Menimbulkan pergaduhan akibat daripada sikap tidak puas hati. Okey, lagi?
dikasihi Allah. Mengeratkan silaturahim. Okay, senang saja. Kepentingan dia kalau positif, kalau kebaikan dia ambil yang positif, akibat dia ambil yang negatif. Berjaya menahan nafsu amarah apa? Kepentingan. Kena belajar ada juga sikit. Okey, mengeratkan silaturahim apa? Akibat ke kepentingan? Kepentingan lah. Salah. Mengeratkan silaturahim tu kepentingan. Kepentingan. Okey. Menimbulkan pergaduhan? Akibat ke kepentingan? Akibat tidak memberi kemaafan. Akibat. Menjadi seorang yang bersifat pendendam? Akibat. Okey, mewujudkan rasa malu dan bersalah dalam diri? Kepentingan ke akibat? Laju sikit. Bebas daripada perasaan prasangka? Kepentingan. Tidak dikasihi oleh Allah? Akibat tidak. Akibat. Rakan-rakan menjauhkan diri? Jiwa menjadi tenang? Okey, sebab dia laju sangat tadi. Alia join sekali Alia. Bebas daripada buruk sangka. Lambat lah main huruf-huruf ni. Sama juga macam tadi. Bebas daripada perasaan A ke B? A ke B? Kepentingan ke akibat? Kepentingan sifat pemaaf. Berjaya menahan nafsu marah. Kepentingan sifat pemaaf. Bagus. Kepentingan sifat pemaaf. Alia pula. Menimbulkan pergaduhan akibat daripada sikap tidak puas hati. Alia. A ke B? Kepentingan ke akibat? Akibat. Bagus. Anissa, tidak dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akibat. Bagus. Khairin, rakan-rakan menjauhkan diri. Kepentingan ke akibat? Akibat. Bagus. Macam mana dia pula? Ya ke? Mana buat Jiwa mana dia selalu buat quiz. Jiwa menjadi tenang. Kepentingan. Bagus. Kepentingan sifat pemaaf. Siapa lagi belum jawab? Menjadi seorang yang bersifat pendendam. Kepentingan ke akibat? Saya baru lupa jawab. Memberi kemaafan. Akibat memberi kemaafan. Aktif, mengeratkan silaturahim. Kepentingan ke akibat? Kepentingan sifat pemaaf. Okey, lagi 2 soalan. Humaira, mewujudkan perasaan malu dan bersalah dalam diri. A ke B? Kepentingan sifat. Salah. Akibat tidak memberi kemaafan. Mewujudkan rasa malu dan bersalah. Sifat orang yang hafiz di sisi Allah apa? A ke B? Kepentingan sifat pemaaf. Habis. Kisah Masyitah sikat rambut anak Fir'aun.
Okey, diredai oleh Allah dan Rasulullah. Yang mana? Fadilat ke? Ciri-ciri ke apa? Diredai oleh Allah dan Rasulullah. Fadilat berani. Okey, tidak berlaku adil. Apa tidak berlaku? Kalau tidak ni akibat Kalau diredai, disukai, yang tu adalah fadilat. Ingat, kalau tidak ni akibat. Okey, apa lagi fadilat berani? Dia tukar-tukar je ni. Fadilat berani diredai oleh Allah dan Rasulullah. Diredai oleh Allah dan Rasulullah. Okey, Hasif. Qulil haqqu walau kana murra. Ni dalil hadis. Berkatalah benar walaupun. Ingat tak hadis tu? Berkata benar walaupun pahit. Okey, berkata dengan benar apa? Berkata dengan benar maksudnya dalil sifat berani dalil. Okey, dimurkai Allah dan Rasulullah. Apa? Dimurkai Allah dan Rasulullah. Ciri-ciri berani, berkata dengan benar. Akibat tidak bersifat berani selalu dipermainkan oleh orang lain. Sifat yang mendorong manusia bertindak dengan penuh tanggungjawab, cekal hati, tabah. Ni apa ni panjang-panjang ni? Kalau panjang ni maksudnya pengertian. Ingat pengertian berani. Pengertian berani. Okey, yang ni apa? Qulil haqqu walau kana murra. Ni hadis ni. Dimurkai Allah dan Rasulullah. Qul haq. Ciri-ciri berani ke? Ciri-ciri berani. Lemah, saya surah apa? Saya surah At-Tin kan? Bukan ciri-ciri berani. Dimurkai Allah dan Rasulullah. Okay. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada soalan tak untuk tajuk kita hari ni? Pemaaf. Pemaaf. Okey. Humaira, apa maksud pemaaf tadi? Memberi kemaafan. Memberi kemaafan. Memberi kemaafan dengan, dengan hati yang ikhlas. Dengan hati yang ikhlas. Memberi kemaafan dengan hati yang ikhlas terhadap kesalahan orang lain. Okey, itu kalau kita bagi maaf pada orang. Kalau kita pula buat salah pada orang, kita pun kena minta maaf. Minta apa, Asif? Kita buat salah pada orang, kita kena minta apa? Minta maaf kepada orang. Minta maaf. Okey, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tadi Subjek akhlak dia ada, kamu kena ingat pengertian, maksud dia. Kena ingat dalil Quran dengan dalil hadis. Lepas tu, fadilat dengan keburukan. Fadilat ataupun akibat, itu sahaja untuk akhlak. Mana salah? Okey, kita tutup kelas kita. Doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab an arifin. Allahumma inni asta'dzinuka ma 'allamtani lani ibadatu ilaiha hajati wa la tunsihi ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Semoga Allah mengurniakan kita akhlak yang baik. InsyaAllah. Amin. Terima kasih semua yang join kelas online. Assalamualaikum. Bye. Masuk link lagi nanti.